Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk alat-alat kemahiran berfikir. Kumpulan saya terdiri daripada Wan Nur Afifah binti Wan Jaiz, Nur Nabilah binti Muhammad Fauzi dan saya Nur Insyirah binti Khairil Anwar. Alat-alat kemahiran berfikir terdiri daripada 4. Yang pertama, peta minda. Yang kedua, pengurusan grafik. Yang ketiga, peta aiting. Dan yang terakhir adalah carta radar. Seterusnya, kita akan melihat apakah itu peta minda. Definisi peta minda. Peta minda merupakan suatu pembinaan yang dibuat di atas sehelai kertas. Idea penting diadakan di tengah sebagai pusat utama dan idea lain yang berkaitan dikembangkan di luar utama dengan menggunakan pusat kecil, garisan, bongkah geometri, warna dan sebagainya. Terdapat banyak kegunaan peta minda, antaranya adalah peta minda digunakan ketika ingin menyampaikan maklumat. Seseorang yang ingin menyampaikan maklumat dapat menggunakan peta minda. Yang kedua adalah peta minda dapat digunakan ketika ingin mengambil nota. Seseorang yang ingin membuat nota dapat menggunakan peta minda ketika guru atau pensyarah mengajar di hadapan. Yang ketiga adalah membuat perancangan. Peta minda juga dapat digunakan ketika seseorang ingin membuat perancangan awal sebelum melakukan perancangan tersebut. Yang keempat, peta minda dapat digunakan ketika seseorang membaca buku. Peta minda digunakan untuk mengeluarkan isi-isi penting daripada buku yang dibaca. Yang kelima, ketika kuliah. Dan yang keenam, ketika mesyuarat. Berikut merupakan contoh peta minda. Berdasarkan gambar yang dinyatakan, hub merupakan pusat utama, manakala yang lainnya adalah idea yang telah dikembangkan. Seterusnya, kita pergi kepada alat-alat kemahiran berfikir yang kedua, iaitu pengurusan grafik. Definisi pengurusan grafik. Pengurusan grafik juga dikenali sebagai peta pengetahuan, peta konsep, peta cerita dan alat pengurusan kognitif. Alat pengurusan ini merupakan alat komunikasi yang menggunakan simbol untuk menggambarkan pengetahuan, konsep, pemikiran, idea dan juga hubungan di antara mereka. Terdapat 5 jenis pengurusan grafik. Yang pertama, pengurusan grafik membuat kategori. Yang kedua, pengurusan grafik mengesahkan sumber maklumat. Yang ketiga, pengurusan grafik membanding beza. Yang keempat, pengurusan grafik berpusatkan idea. Dan yang terakhir, pengurusan grafik meramal kesan dan akibat. Pengurusan grafik membanding beza. Pengurusan grafik ini amat berguna untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman bagi konsep yang sukar dan mengelirukan. Seseorang dapat menggunakan pengurusan grafik membanding beza ketika ingin membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, pengurusan grafik membuat kategori. Pengurusan grafik membuat kategori adalah membuat analisis dan klasifikasi serta menerangkan ciri-ciri sesuatu objek atau item untuk menunjukkan hubung kait antara satu objek-objek dalam kelas yang sama. Seperti contoh yang dinyatakan, pengurusan grafik membuat kategori iaitu kategori benda hidup. Benda hidup terdiri daripada 2 iaitu haiwan dan tumbuhan. Yang ketiga, pengurusan grafik meramal kesan dan akibat. Pengurusan grafik meramal kesan dan akibat ini boleh digunakan untuk membuat ramalan bijak iaitu berdasarkan bukti-bukti sokongan yang kukuh. Seseorang dapat menggunakan pengurusan grafik ini ketika ingin meramal sesuatu.
kesan dan juga akibat terhadap sesuatu yang diramal itu. Yang keempat, pengurusan grafik mengesahkan sumber maklumat. Pengurusan grafik mengesahkan sumber maklumat ini boleh digunakan untuk memastikan ketepatan sesebuah maklumat itu. Seseorang yang ingin mengesahkan sesuatu sumber maklumat boleh menggunakan pengurusan grafik untuk mengesahkan sumber maklumat yang didapat. Yang terakhir, pengurusan grafik berpusatkan idea. Pengurusan grafik ini mampu menunjukkan bahagian, kesan atau sumbangan kepada sesuatu tajuk atau kisah. Seperti contoh yang dinyatakan, seseorang dapat menggunakan pengurusan grafik berpusatkan maklumat iaitu maklumat diletakkan di tengah-tengah manakala idea lain untuk mengembangkan maklumat tersebut diletakkan di luar. Baiklah, seterusnya mari kita lihat apa itu peta I-Think. Definisi peta I-Think. Perkataan I-Think itu sendiri membawa maksud sebagai innovative thinking atau dalam bahasa Melayunya pemikiran inovatif. Peta I-Think ini bertujuan untuk menerapkan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar ke arah yang lebih kreatif kerana peta I-Think ini mempunyai pelbagai jenis dan boleh digunakan mengikut kesesuaiannya. Yang pertama adalah peta bulatan atau dikenali sebagai circle map. Peta bulatan ini berfungsi untuk sumbang saran idea dan mempamerkan pengetahuan sedia ada yang berkaitan tentang sesuatu tajuk atau topik tersebut mengikut konteks yang diberi. Sebagai contoh, definisi bahasa. Kita boleh meletakkan beberapa definisi bahasa sama ada mengikut tokoh atau buku dan daripada sumber internet. Yang kedua adalah peta buih atau dikenali sebagai bubble map. Peta buih ini berfungsi dalam memperkayakan dan menambah kebolehan murid dalam mengenal pasti dan menunjukkan kualiti. Semasa kita membina peta buih, kita boleh menggunakan perkataan deskriptif ataupun huraian seperti contoh yang telah saya sertakan di sini. Yang ketiga adalah peta buih berganda atau dikenali sebagai double bubble map. Peta buih jenis ini digunakan dalam membuat banding beza sesuatu perkara ataupun situasi. Seperti contoh yang anda lihat, ada dua buih besar yang menunjukkan dua perkara yang berbeza, iaitu haiwan yang hidup di dalam air dan haiwan yang hidup di darat. Di sebelah kiri dan kanannya adalah perbezaan, manakala tiga buih yang berada di tengah adalah persamaan, iaitu haiwan yang hidup dua alam. Seterusnya adalah peta pokok atau dikenali sebagai tree map. Peta pokok ini digunakan untuk mengkelaskan idea ataupun bahan. Peta I-Think yang kelima iaitu peta dakap, dikenali juga sebagai brace map. Peta jenis ini berfungsi dalam menganalisis sesuatu objek fizikal. Seperti contoh yang telah saya sertakan, kita dapat lihat pada garisan di sebelah kiri ialah nama atau imej keseluruhan objek iaitu bahan. Manakala garisan yang kedua pula ialah bahagian utamanya iaitu logam, kertas dan plastik. Daripada bahagian utama itu juga, kita boleh pecahkan lagi kepada komponen-komponen yang lebih kecil. Seterusnya adalah peta alir atau dikenali sebagai flow map. Peta alir ini digunakan untuk membuat urutan sesuatu proses seperti proses fotosintesis, proses hidup kitaran nyamuk dan lain-lain lagi. Kemudian, peta pelbagai alir. Peta ini juga disebut sebagai multi-flow map. Peta ini digunakan untuk menunjukkan dan menganalisis hubungan sebab dan akibat. Seperti raja yang telah saya sediakan, segi empat yang berada di tengah adalah peristiwa penting. Contohnya, saya gantikan dengan pemanasan global. Manakala segi empat kecil yang berada di sebelah kiri dan kanannya adalah sebab
dan akibat pemanasan global. Peta ini dapat membantu para pelajar untuk membuat analisis akan sebab dan akibat berlakunya pemanasan global. Akhir sekali adalah peta titi, disebut juga sebagai bridge map. Peta titi ini memberi peluang kepada para pelajar untuk mengaplikasikan proses analogi, iaitu hubungan yang sama dengan faktor penghubung. Garisan yang berada di atas adalah faktor penghubung, manakala garisan yang berada di bawah adalah pasangan yang berkaitan. Seterusnya, saya akan teruskan dengan alat kemahiran berfikir seterusnya, iaitu carta radar. Carta radar didefinisikan sebagai garisan lurus sebanyak bilangan perkara yang diklasifikasikan, dilukis secara bercabang keluar daripada pusat, iaitu seperti radar, dan kuantiti ditanda pada garis. Sebagai contoh, sekiranya ada 5 perkara yang diklasifikasikan, maka garisan radar yang dilukis akan mempunyai 5 garisan. Berikut merupakan contoh gambar bagi carta radar. Antara fungsi carta radar adalah melakukan perbandingan antara lebih dari satu atau dua pemboleh ubah. Seterusnya, fungsi carta radar adalah menghasilkan perbandingan secara saiz berstruktur. Carta radar boleh digunakan untuk perbandingan, boleh dilihat melalui rajah di sebelah. Merujuk kepada rajah di sebelah, kita dapat membuat pembandingan bagi skala sesebuah kategori sebelum dan selepas melakukan sebuah program motivasi. Di sini kita dapat lihat dengan lebih jelas perbezaan yang berlaku antara skala tersebut. Selain itu, slide yang pertama menerangkan bahawa garis lurus yang dilukis mestilah sama banyak dengan perkara yang diklasifikasikan. Jadi, melalui rajah tersebut, kita dapat lihat bahawa garis yang dilukis sama banyak dengan perkara yang diklasifikasikan. Selain itu, saiz berstruktur ini juga dapat membantu kita untuk lebih memahami perubahan sesuatu data. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekiranya terdapat soalan, boleh diajukan kepada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.